Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bertemu lagi kita pada malam ini dengan isu ataupun topik yang agak sedang hangat diperkatakan netizen, iaitu topik Musa Aman dibebaskan 46 pertuduhan. Adakah ini gimik politik ataupun rancangan politik yang seperti diperkatakan oleh netizen di laman media sosial? Parti Perikatan Nasional yang digunakan oleh UMNO bagi melepaskan pemimpin mereka terpalit dengan rasuah dan kes-kes yang kes-kes mahkamah. Adakah benar seperti apa yang ditularkan, seperti apa yang diperkatakan oleh netizen? Setelah tumbangnya Kerajaan Barisan Nasional atau UMNO, maka ditadbir oleh Kerajaan Pakatan Harapan, maka kita menyaksikan banyak pemimpin-pemimpin UMNO dihadapkan ke mahkamah dengan kes-kes skandal-skandal rasuah. Di antara pemimpin itu adalah Musa Aman sendiri. Memetik laporan daripada Berita Harian, bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman keluar dari mahkamah selepas semua kes beliau digugurkan. Artikel ini dikeluarkan oleh Berita Harian oleh Ahmad Johari Ali. Kuala Lumpur. Mahkamah Tinggi hari ini melepaskan dan membebaskan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman daripada semua 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berhubung kontrak konsensi balak di Sabah. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein membuat keputusan itu selepas diberitahu oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Azhar Abdul Hamid bahawa pihak pendakwaan menarik balik semua tuduhan terhadap Musa. Sepatutnya hari ini dijadualkan bagi pengurusan kes. Peguam Perancis Neng Aik Guang yang mewakili Musa kemudian memohon mahkamah untuk melepaskan dan membebaskan anak guamnya bagi mengelakkan daripada tuduhan tergantung. Berikutan itu, Muhammad Jamil mengarahkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Sibuga itu dilepas dan dibebaskan daripada semua tuduhan. Hakim juga membatalkan dua permohonan daripada pihak pembelaan, iaitu untuk membatalkan tuduhan dan permohonan bagi mencabar keperlembagaan Seksyen 82/2 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Bagi kes rasuah, Musa 69 menghadapi 30 pertuduhan sebagai ejen kerajaan Sabah, iaitu Ketua Menteri Sabah memerangkap pengerusi lembaga pemegang amanah Yayasan Sabah secara rasuah, memperoleh untuk diri sendiri suapan daripada 8 pemilik konsesi balak berjumlah dolar Amerika 50.1 juta. Wang suapan itu sebagai dorongan untuk melakukan perbuatan berhubung hal ehwal prinsipalnya, iaitu memberikan kontrak konsesi balak Sabah kepada 16 syarikat. Perbuatan itu dilakukan di 8 bank dan institusi kewangan di Hong Kong, China dan Singapura antara 20 Disember 2004 dan 6 November 2008. Pertuduhan mengikut Seksyen 11(a) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 16 Akta yang sama. Bagi kes pengubahan wang haram, pertuduhan pertama dan ke-16 Musa didakwa membabitkan diri secara tidak langsung dalam transaksi pengubahan wang haram dengan mengarahkan Richard Christopher Berners, 67 tahun, untuk membuka satu akaun di UBS AG
atas nama lelaki itu bagi tujuan menerima hasil aktiviti haram. Beliau juga berdepan dengan tuduhan alternatif iaitu menyembunyikan pemilikan hasil aktiviti haram berkenaan. Bagi pertuduhan kedua hingga 9 dan 11 hingga 15, Musa didakwa secara tidak langsung membabitkan diri dalam pengubah wang haram iaitu menerima dolar Amerika 37,845,491.60 daripada beberapa individu melalui akaun atas nama Barnes yang jumlah itu adalah daripada hasil aktiviti haram tertuduh. Manakala bagi pertuduhan ke-10 pula beliau didakwa menerima dolar Amerika 2.5 juta atas sebab yang sama. Ketika ditemui pemberita selepas prosiding itu berkata, pihak pembelaan menerima baik keputusan itu kerana ia adalah adil dan tepat. Netizen sedang heboh memperkatakan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional sedang digunakan oleh UMNO bagi melepaskan pemimpin-pemimpin mereka daripada tuduhan rasuah dan salah guna kuasa lain. Di antaranya adalah Musa Aman sendiri, yakni ketika itu memegang jawatan sebagai Ketua Menteri Sabah. Seperti juga yang dilansir oleh Tun Dr. Mahathir, beliau mengatakan bahawa akan terbebasnya pemimpin-pemimpin UMNO melalui kerajaan pintu belakang yang diterajui oleh kerajaan pintu belakang ataupun Perikatan Nasional ini. Perkara ini juga menjadi tular dan beberapa netizen pula kerap bertanya dan mengatakan perkara yang sama berbalik isu Musa Aman ini. Oleh itu, apakah langkah-langkah yang akan diambil kepada pemimpin-pemimpin yang lain, di antaranya Datuk Zahid Hamidi dan tidak terkecuali juga bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Mereka yang terpalit dengan skandal-skandal 1MDB di mana berjumlah berbilion-bilion ringgit dan juga banyak isu-isu yang berkaitan dengan rasuah. Adakah Kerajaan Perikatan Nasional dijadikan sebagai pintu untuk melepaskan tokoh-tokoh yang telah terpalit dengan skandal-skandal rasuah mereka ini, seperti yang pernah disuarakan oleh Lokman Adam di dalam videonya baru-baru ini. Oleh itu kita berharap semoga Kerajaan Perikatan Nasional ini mampulah mengemudikan bahteranya sehingga ke pilihan raya umum dan tidak terpalit dengan isu-isu masalah seperti mahu membebaskan pemimpin-pemimpin UMNO yang telah didakwa di mahkamah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.